buat supaya mereka memberikan sokongan kepada calon Barisan Nasional. Dan kita dimaklumkan orang-orang yang dilihat sebagai cenderung kepada pembangkang sudah mula diikuti dan dikenakan berbagai-bagai ugutan tekanan. Jadi bagi kami ini satu perkara yang sangat tidak sehat dalam sistem demokrasi. Walau bagaimanapun kami berkeyakinan bahawa pihak tentera ini bukan satu kumpulan yang mudah diugut, mudah ditakut-takutkan. Kami yakin juga keperwiraan mereka itu diterjemahkan juga sebagai pengundi yang berwibawa, yang berani. Sebab itu kita menaruh keyakinan mereka akan terus menyokong kita dan maklumat yang kita dapat, insya-Allah kita akan dapat lebih daripada apa yang kita peroleh dalam pilihan hari yang lepas dalam camp-camp. Kalau dulu kita memperoleh 200, kita berkeyakinan kita akan dapat berlipat gandakan jumlah tersebut berdasarkan kepada maklumat sokongan yang walaupun tidak disuarakan secara terbuka tapi digambarkan melalui risikan dan perbualan-perbualan dalaman. Boleh kita jelaskan lagi Doktor tekanan-tekanan ni berapa banyak aduan yang diterima? Ya, kita telah dapat satu maklumat daripada salah seorang bekas tentera yang membuat sedikit menjawab. Jadi memang mereka tak boleh nak bergerak untuk hadir ke program, memang tak mungkin. Ya. Oleh demikian apabila turun berisikan dengan begitu ramai, saya maklumkan ramai berisikan telah turun untuk memperhatikan suasana. Jadi dikhawatiri orang-orang ini walaupun tidak ada hitam putih bahawa mereka akan ditukarkan atau ditumpangkan dan sebagainya, tidak ada, tetapi berdasarkan kepada gerakan fizikal yang di-follow, yang diikut, itu merupakan tekanan yang saya rasa tidak wajar dalam konteks itu. Sejak mana tindakan langgar proses pilihan raya, langgar peraturan tempatan? Ya. Setiap kali kita bangkitkan peraturan yang berkaitan dengan kamp tentera, ianya bukan hanya berkaitan dengan peraturan pilihan raya, tapi ada peraturan kamp tentera yang mereka ikuti. Jadi kita tidak mampu berbuat apa-apa. Cuma kita bergantung kepada hasrat pengundi termasuk tentera ini yang mahukan perubahan. Saya harap mereka mengekalkan momentum perubahan itu dalam keadaan yang keberanian, kerana kita yakin pengundi mereka akan tetap sulit dan rahsia siapa yang boleh pesan sokongan. Daripada tiga parti usaha-usaha mendaki pengundi ini daripada rumah ke rumah hingga mereka juga dihalang daripada dikunjungi. Untuk kaki tentera yang duduk di luar itu tidak menjadi masalah, tapi yang duduk di dalam kawasan perumahan yang terkawal walaupun di luar kamp tapi terkawal, memang tidak ada cara untuk kita melakukan rayuan rumah ke rumah kerana peraturan keselamatan dan sebagainya. Dan saya harap peraturan ini terkena kepada semua pihak BN pun terkena. Itu tidak. Jadi kalau itu berlaku, kita tidak ada masalah. Kita khawatir program dalaman itu di camp dan kawasan keselamatan ini dimanfaatkan oleh satu pihak tetapi tidak kepada pihak yang lain. Ya, ini kalau pihak BN bebas keluar masuk melalui menteri, melalui penyokong-penyokong mereka, saya rasa itu tidak adil kepada kita dalam konteks demokrasi. Yang berkenaan kehadiran agensi-agensi kerajaan dalam program-program Barisan Nasional, ya, saya rasa ini juga satu karya amat malang bagi demokrasi di Malaysia. Kita tengok bagaimana kementerian untuk kementerian kesihatan digunakan untuk program-program di kawasan pilihan raya oleh menteri-menteri dan oleh menteri besar, ya, dengan menaikkan spanduk terutama dalam estate dan memberikan perkhidmatan semasa ini. Saya rasa satu perkara yang menjolok mata lah dalam konteks demokrasi. Mungkin mereka menyangka kawasan pedalaman mereka tidak diperhati, dunia luar tidak tahu, tapi dengan keadaan pemberitaan dan kebebasan media ini, kita yakin dunia luar melihat ketidakadilan ini, penyalahgunaan kuasa, iaitu penggunaan aparat ataupun aparatus kerajaan untuk kempen. Saya harap ini tidak berterusan
Kami juga membuat pemeriksaan kesihatan, tapi atas inisiatif petugas parti secara bersendiri dengan kos sendiri. Kita harap pihak sana pun berbuat demikian. Tapi kalau menggunakan jentera parti atau jentera kerjaan untuk tujuan parti, saya rasa sudah melanggar prinsip ya, pemisahan antara kerajaan, eksekutif dengan legislature yang melibatkan. Perkara ini ada digariskan secara khusus dalam peraturan KP. Memang ada. Sebab itulah kadang-kadang kita membuat apabila kita buat laporan polis, laporan pada SPR, mereka terpaksa ambil perhatian. Memang ini salah. Memang menyata salah. Tapi apakan daya di Malaysia ini sudah seolah macam menjadi suatu kebiasaan ya untuk mereka menjalankan ini. Tapi saya nampak berbanding dulu sekarang kita mulai timbul dan mungkin dalam masa yang ke depan ini mereka akan tertekan juga dan rasa malu, dan apatah lagi kalau ada pelanggar yang mengambil tindakan, mereka akan berhati-hati. Perjalanan raya setakat yang kempen. Saya rasa kita boleh melihat kerancakan ya, gerakan masuk penyokong dan juga kita berkempen ini, dan suasana kempen setakat ini kelihatannya aman dan tenang ya. Bagi pihak Parti PAS, program kita selama ziarah rumah-rumah dan pertemuan rakyat ini berjalan dalam suasana yang kecil-kecilan tapi banyak ya. Jadi kita berkeyakinan dalam setiap program ini kita dapat sampai kepada pengundi ya. Ini outreach program kita yang saya anggap sangat berkesan untuk menawan hati pengundi. Setakat ini kita tidak ada masalah menziarah, tidak ada petugas-petugas kita yang dihalang ya. Walau bagaimanapun kita berhemah lah, dan kita tidak menimbulkan sebarang provokasi. Seandainya kita yakin tuan rumah tidak menerima, kita tidak mengganggu lah. Bagaimana dengan aktiviti masjid-masjid surau-surau? Ya, kepimpinan kita dan seluruh jentera kempen kita terus bersama dengan rakyat, termasuk di masjid-masjid dan di surau-surau. Kita tidak kempen di masjid, cuma kita berada di sana bersama dengan rakyat. Calon kita pun turut mengunjungi masjid dan surau dengan harapan rakyat menerima kita, dan kita tidak berkempen, tidak bersama, tidak menggunakan masjid ya, untuk tujuan ini. Mungkin kita boleh kempen cara yang lain ada semestinya, melalui khutbah, melalui ceramah di masjid. Kita buatlah di mana cukup kita memberikan tempat dan ruang. Masjid-masjid dan surau kawal sebelum orang-orang parti tidak boleh masuk untuk melakukan apa-apa aktiviti. Itu bukan satu perkara yang pelik, bukan satu perkara yang menunjukkan ini ya, di bawah Jabatan Agama, di bawah Majlis Agama Negeri. Tentulah yang menguasai masjid ini adalah orang yang pro kepada pihak kerajaan ya, pihak pemerintah. Jadi itu tidak menimbulkan sebarang kejutan dan tidak juga menghalang kita melaksanakan kempen, dan kita pun tidak berhasrat untuk interrupt ataupun mengganggu rutin mana-mana masjid. Okey, terima kasih Doktor. Silakan. Makan. Apa nama ahli parlimen? Dr. Hatta Ramli. Beliau adalah orang yang begitu cerdas, agresif dalam perjuangan. Doktor perubatan ni. Kalau ada sakit apa boleh bagi doktor. Satu pula ada kucing itu saya masuk. Rasa pula. Pasir putih ni. Nak muruku